Okay guys, maka itulah dia setelah ditiupnya whistle penamat pagi perlawanan di antara Sabah dan juga Negeri Sembilan dan keputusan berakhir dengan 1-1. I'm gonna make a quick review lah tentang video ni pasal I need to wake up early. 5:30 aku kena bangun nanti untuk bersiap pergi kerja. Jadi seperti yang aku katakan pada dua video sebelum ni, aku tidak mengatakan yang aku mengharapkan satu keputusan yang macam kita menang lah perlawanan ni. Tapi walau macam mana pun aku menganggarkan aku masih menetapkan kita menang lah, di mana aku punya ramalan adalah 1-0 ataupun 2-1. Tapi again, sebenarnya kita tahu itu adalah result untuk perlawanan ni. Tapi apa yang nyata di sini, sebenarnya aku katakan pada video sebelum ni, adalah ini merupakan satu perlawanan permulaan untuk Sabah FC. Seperti mana bermulanya revolusi Sabah FC bersama Ong Kim Sui tempoh hari. Pembukaan perlawanan tersebut menentang Melaka, menentang Negeri Sembilan juga, di mana kita tewas 1-0 dan ianya hampir terjadi sekali lagi lah untuk perlawanan ni. Memang berdebar-debar jugalah aku tengok. Jadi aku sekali lagi melihat benda ni dari segi positifnya untuk persembahan Sabah FC, di mana memang ada ketara lah cara apa yang cuba disampaikan oleh coach terbaru kita ni, di mana ada beberapa pilihan pemain yang bagi aku cukup mengejutkan apabila Farhan Roslan letakkan as a starting 11, tapi untuk meletakkan si Jose Angel di bahagian defensive midfield, ini sebenarnya bukan benda yang baru. In fact, one of our komentar pun, Khadijah kalau aku tak silap, ada mengatakan yang beliau ingin melihat Jose Angel berada di formation di position tersebut, dan ianya telah dilakukan lah oleh head coach kita. Dan bagi aku ianya cukup bagus jugalah. Okey, macam nampak juga function dia di situ, di mana apabila Sabah FC aku tengok di sini, kita cuba untuk bermain high line of defensive. Defensif kita memang cukup, defend kita memang cukup tinggi lah dalam perlawanan ni, dan individu yang banyak memintas gerakan bola daripada pihak lawan ialah Jose Angel sebenarnya, sehingga beliau sendiri pun dilayangkan kad kuning. So itu aku dah heran lah, untuk pemain yang beraksi di bahagian defensive midfield memang seringkali mudah untuk mendapat atau mudah untuk diberikan foul, apatah lagi diberikan kad kuning. So basically aku boleh katakan dia telah menjalankan tanggungjawab beliau dengan bagus. Walau macam mana pun mungkin edge factor jugalah, dia macam especially masa kedua tu macam agak hilang sedikit lah beliau di situ. Tapi still juga dia memainkan peranan beliau selaku defensive midfield lah, yang bagi aku cukup berbeza jika dibandingkan kita meletakkan Pelicanos ataupun Gary Steven Robert pada position tersebut, di mana dia lebih tenang, lebih kompos, lebih kurang macam tu. Tapi aku tak nafikan jugalah dia masih juga boleh kehilangan bola, masih juga ada kesilapan yang beliau lakukan, tapi ketenangan beliau tu berada di sana lebih ketara lah. Itu yang aku boleh katakan di sini. Kemasukan Farhan pun aku rasa macam aku hairan jugalah, pasal for me after a few match aku nampak dia as a impact sub. Tapi the way I look cara Sabah FC bermain, especially Ondong Emba ni, bagi aku dia brilliant player. Dia ni cukup bijak sebenarnya untuk cuba ada visi dia lah, vision dia macam mana untuk menggerakkan bola tersebut. Masalahnya pemain-pemain kita tidak mempunyai level yang sama dengan dia, membuatkan pergerakan dia agak limited jugalah, di mana dia membuat keputusan untuk menggerakkan bola tu lebih kepada individual movement. Aku perhatikan di sini. Tapi Farhan mempunyai credibility untuk melakukan 1-2, bermain secara 1-2. Cuma ia tidak menjadi sekali lagi pada perlawanan ni, kerana aku boleh mengatakan kerana beliau jaranglah diberi tanggungjawab as a starting 11. Dan kemasukan Kumaran memberi impact yang berbeza juga untuk Sabah FC. Aku rasa kalau tidak beliau tidak akan terjadi gol penyabaan Sabah FC itu. Agak pelik jugalah, agak pelik. Tapi kalau gol tu lah maksud aku, tapi kalau kita follow the rules, sebenarnya memang pergerakan dan gol tu boleh diterima. Silapnya di sini adalah Negeri Sembilan lah, tidak peka dengan situasi, especially penjaga gol mereka. Dia sepatutnya lebih berada di kedudukan tersebut. So Duye dan juga Kumaran alert dengan situasi tersebut dan mengambil peluang yang terhidang tu dengan sebaik-baiknya. Aku risau sebenarnya, macam dia ni buat
percubaan jauh ni dia yakin kan dia boleh letakkan betul-betul di gawang tu, tapi alhamdulillah guys, bola tu slowly juga masuk. So it's again lah tahniah untuk kedua individu tersebut kerana alert lah tentang apa situasi yang berlaku di atas padang. So sebelum aku lanjutkan benda-benda positif, aku ingin sentuh benda yang kurang baik di sini adalah aku katakan defensive line kita memang cukup tinggi. Ianya memberi impact yang besar juga kerana kedua pemain Negeri Sembilan, Luqman Hakim dan juga Jordan Motika tu walaupun rendah, bersaiz kecil, tapi dia orang memang lipas kudung lah guys. Kalang kabut, kucar kacir di defense kita apabila dia orang memegang bola. Jadi Negeri Sembilan lebih bermain bola jauh, counter attack, dan ianya memang kita memang dihukum lah di atas kelarian tersebut. Yang aku cuba katakan sini, kita punya rest defend tidak begitu alert lah dalam perlawanan ni. Sebenarnya aku katakan ialah merupakan satu again intipati ataupun ramuan baru. So nampak di situ positif dia lah, di mana kita eager sangat, ingin sangat menyerang, ingin sangat membawa bola ke hadapan. It's a positive side, tapi on the same time juga kita punya rest defend agak negatif di situ lah kerana melepaskan gol tersebut kerana lalai untuk tidak alert dengan apa yang cuba dilakukan oleh Negeri Sembilan, walaupun balik-balik mereka melakukan benda tersebut. So it's a good performance daripada Sabah FC seperti aku katakan dalam video sebelum ni, dan ini yang aku ingin perhatikan dan alhamdulillah telah diterjemahkan oleh pemain kita. So I believe kita perlu memberikan masa lagi untuk mereka lah. I believe akan ada putusan yang lebih positif daripada apa yang kita saksikan pada perlawanan ni. Satu lagi aku heran kenapa kita tidak menumpukan juga di bahagian sebelah Ingham tu, kerana sebelum ni itu adalah kita punya the strong side kita lah, tapi untuk permulaan perlawanan ni kita tidak menggunakan bahagian Ingham tersebut. Bagiku agak sayang jugalah. Sekiranya keseimbangan dilakukan apabila menggerakkan bola, maksud aku tu gerakan daripada bahagian winger kita lebih tidak menumpu kepada bahagian kiri tapi memberi peluang juga pada bahagian kanan, aku yakin ada mungkin boleh terciptanya lagi peluang-peluang yang berbeza lah daripada Sabah FC. Antara benda yang aku suka perhatikan di sini satu lagi ialah kita selesa sekarang ni untuk membuat ball progression dengan adanya Duye dan juga Ondong Emba, so membuatkan kita mempunyai advantage yang cukup banyak lah apabila dihadiahkan free kick yang cukup banyak di bahagian Negeri Sembilan. Itu pun benda yang aku boleh tekan positif juga untuk Sabah FC. So okay guys, aku nak dapat cerita lebih penuh. So actually memang banyak lagi sebenarnya benda yang aku ingin katakan, tapi seperti biasa aku ingin membuka ruang tersebut untuk anda meletakkan pendapat anda mengenai perlawanan ni. Again, this is a positive match untuk aku, walaupun aku tidak walaupun kita tidak menang, tapi sebenarnya aku katakan kita untuk perlawanan ni kita cuma perhatikan benda yang positif saja. So bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.